Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Cikgu. Oke, selamat pagi. Semua boleh duduk. Oke, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, saya mau kita semua baca doa belajar mengikut kepercayaan masing-masing. Oke, sudah selesai? Sudah, Cikgu. Betul? Semua sudah baca doa? Ada yang tidak baca doa belajar? Betul, Cikgu. Semua baca. Oke, bagus. Oke, sekarang cikgu mau tanya kamu semua. Kamu semua masih ingat apa yang kita belajar minggu lalu? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Cikgu mau tanya satu orang satu. Oke, cikgu mulai dari belakang. Hawa, boleh berdiri dan jawab soalan cikgu. Minggu lalu kami belajar tentang 3 jenis gaya bahasa, Cikgu. Oke, betul, duduk. Hawa, Ria, sorry. Tentang 3 jenis gaya bahasa, Cikgu. Oke, betul. Oke, Zari. Tentang 3 jenis gaya bahasa. Oke, duduk. Esther. Kita belajar tentang 3 jenis gaya bahasa. Oke, betul. Isatul. Gaya bahasa, Cikgu. Oke, betul. Hafiz. Gaya bahasa, Cikgu. Oke, betul. Duduk. Oke, nampaknya kamu semua masih ingat apa yang kita belajar minggu lalu. Maksudnya, kamu semua tumpukan perhatian semasa cikgu mengajar. Oke, sekarang nih, cikgu akan paparkan sebuah video untuk kamu. Dan cikgu mau kamu tengok videonya. Boleh? Boleh. Oke, tumpukan perhatian ya. Adalah bumi yang berdaulat. Salahkan bangsa kita sendiri kerana memberi ruang kepada mereka untuk dasar salah kita. Siaran saksi dasar kebangkitan rakyat kaya. Oke, semua sudah tengok? Sudah. Tengok video yang cikgu paparkan tadi. Oke, di sini ada yang suka tengok drama? Ada, Cikgu. Ada, Cikgu. Oh, bagus. Kamu semua suka tengok drama. Jadi, berdasarkan video yang kita tengok tadi, kamu rasa-rasa apa yang buatkan sesuatu video itu dia menarik? Kamu rasa apa? Ada siapa-siapa boleh jawab? Jalan ceritanya, Cikgu. Oke, tolong berdiri. Jalan ceritanya, Cikgu. Oke, betul. Duduk. Siapa yang mau jawab? Cikgu. Iya. Gaya bahasa yang digunakan, Cikgu. Oh, betul. Oke, duduk. Oke, betul. Semua jawaban kamu tadi betul. Jadi hari ini cikgu akan ajar kamu tentang Oke, hari ini cikgu akan ajar kamu semua tentang 3 jenis gaya bahasa. Oke? Oke, Cikgu. Cikgu. Okey, baiklah murid-murid. Seperti yang sudah sedia maklum, pada hari ini kita akan belajar tentang 3 jenis gaya bahasa. Boleh? Boleh. Jadi, 3 jenis gaya bahasa ini terdapat dalam kita punya antologi daripada Jacket Kulit Kijang dari Istanbul, iaitu drama berhikmat untuk negara, iaitu untuk kita punya subjek komsas dalam bahasa Melayu. Boleh? Boleh. Okey, jadi ini merupakan kita punya tajuk drama dalam antologi Jacket Kulit Kijang dari Istanbul, iaitu Komsas untuk tingkatan 4. Okey? Okey, baiklah. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin bertanya kepada kamu. Kamu sudah baca drama yang cikgu pesan pada minggu lalu untuk kamu baca? Sudah, Yang berkaitan Cikgu. dengan drama tersebut? Sudah? Okey. Jadi kamu tahu apa jalan cerita dia? Dan gaya bahasa yang terdapat dalam drama tersebut. Jadi, hari ini kita akan fokuskan kepada 3 jenis gaya bahasa yang terdapat dalam drama tersebut. Boleh? Boleh. Okey, baiklah. Yang pertama, kita akan belajar tentang gaya bahasa metafora. Yang kedua, kita akan belajar gaya bahasa tentang simile. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang gaya bahasa repetisi.
Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada maksud bagi setiap gaya bahasa tersebut. Sebab kalau kamu tahu melihat kepada nama dia, kamu tidak tahu apa maksud dia kan? Ya. Jadi cikgu akan terangkan satu demi satu maksud daripada ketiga-tiga gaya bahasa ini. Boleh? Boleh. Okey, sebelum itu cikgu mahu kamu keluarkan buku serta alat tulis, kemudian salin nota mengikut kefahaman masing-masing. Okey? Okey, yang pertama kita masuk kepada gaya bahasa repetisi. Jadi di sini gaya bahasa repetisi bermaksud pengulangan kata pada baris yang sama bagi menunjukkan penegasan yang dikehendaki. Maksudnya di situ repetisi bermaksud pengulangan kata dalam satu ayat, dalam satu baris. Okey? Boleh dapat? Boleh. Okey, yang kedua ialah metafora. Metafora bermaksud pemakaian kata-kata untuk menyatakan erti yang berbeza daripada yang sebenarnya, iaitu sebagai kiasan dengan menggunakan dua kata berunsur konkret dan juga abstrak. Yang ketiga iaitu gaya bahasa simile, iaitu perumpamaan ataupun sesuatu perbandingan dengan menggunakan kata seperti, bagai, umpama dan juga macam. Jadi maksudnya di sini, jikalau kamu nampak dalam ayat tersebut mempunyai perkataan seperti, bagai, umpama atau macam, dia akan otomatik menjadi simile sebab dia adalah perumpamaan dalam sesuatu ayat tersebut. Sekarang kita akan beralih kepada contoh-contoh gaya bahasa yang terdapat dalam drama Berhikmat untuk Negara. Kamu punya Komsas untuk tingkatan 4. Okey, untuk contoh yang pertama iaitu repetisi, iaitu pengulangan kata dalam satu baris. Okey, contohnya di sini, aku tak suka, tak suka. Okey, maksudnya di situ ada dua perkataan yang diulang dalam satu ayat. Maksudnya aku tak suka, tak suka. Jadi kalau kamu jumpa dua ayat yang sama, maksudnya ia adalah repetisi. Boleh dapat? Boleh. Okey. Yang kedua ialah metafora. Metafora ini seperti yang cikgu cakap tadi, dia adalah perumpamaan yang melampau. Contohnya di sini, buta sejarah betul kau ni. Okey, jadi buta sejarah. Kalau kamu fikir-fikir, adakah orang yang buta sejarah? Buta dan juga sejarah. Jadi dia tiada kan? Jadi dia maksudnya perumpamaan yang melampau di situ. Buta sejarah. Boleh? Boleh. Okey, dan yang terakhir sekali ialah simile. Contohnya, cuti hujung minggu sudah menjadi seperti masa yang terbaik untuk Aiman bersantai dan melakukan segala perkara yang dimahukannya. Jadi dalam ayat ini kamu ada nampak perkataan seperti. Jadi maksudnya di situ seperti merujuk kepada perumpamaan ataupun benda-benda yang diumpamakan seperti ibarat, macam, andai begitu. Boleh? Boleh. Okey. Jadi kamu sudah selesai menulis kamu punya nota. Cikgu akan melihat kamu punya nota satu persatu. Boleh? Okey Esther, kamu punya nota agak baik, tapi cikgu sarankan kamu menggunakan nota Pertamina lah, agar kamu lebih memahami kamu punya nota itu dan senang difahami lah. Okey, jangan boleh buat begini, tetapi akan lebih baik kalau kamu buat nota Pertamina begitu. Boleh faham? Faham cikgu. Okey. Baiklah semua murid-murid, kamu sudah paham topik pembelajaran kita hari ini? Paham. Siapa di sini masih belum paham? Okey, nampaknya semua sudah paham. Jadi, hari ini cikgu mahu kita buat satu latihan, yaitu dalam bentuk aktiviti remili. Apa tu remili? Kamu tahu apa tu? Tidak. Okey, remili itu ialah nama singkatan daripada gaya bahasa yang sudah kamu pelajari tadi. Jadi, aktiviti yang kita buat pada hari ini adalah aktiviti dalam individu. Sebelum kita mulakan aktiviti, cikgu mahu kamu semua duduk dalam keadaan yang tegak, bersedia dan fokus. Boleh murid-murid? Boleh. Okey, semangat ya. Okey, cikgu akan bagi arahan sebelum kita mulakan aktiviti kita. Cikgu mahu setiap kamu akan menjawab soalan ini dengan baik. Boleh? Boleh. Okey. Aktiviti individu ini ialah untuk pengukuhan kamu, di mana cikgu akan bagikan
satu teks dialog, teks yang berbentuk dialog dengan tajuk berkhidmat untuk negara. Jadi di dalam teks ini, cikgu mau kamu kenal pasti remili. Apa tuh remili tadi? Repetisi, metafora, dan simili. Boleh semua? Boleh. Oke, aktiviti yang kita jalankan hanya selama 5 menit. Cikgu pasti dalam 5 menit itu kamu sudah tahu tuh apa itu remili. Boleh semua? Boleh. Oke, bersemangat ya. Oke, sementara itu cikgu mau kamu siapkan alat tulis kamu, pen atau pensil, dan cikgu akan agikan teks dialog kamu. Oke murid-murid, cikgu akan berikan selama 5 menit bermula sekarang untuk kamu cari jawaban. Siapa yang ada soalan untuk bertanya, kamu boleh angkat tangan dan bertanya kepada cikgu. Boleh? Boleh. Oke. Kamu boleh mulai sekarang. Cikgu, Ya. macam mana kita boleh kenal pasti perbezaan gaya bahasa? Oke, Esther. Macam mana kamu boleh kenal pasti setiap gaya bahasa? Contohnya, gaya bahasa simile. Kamu boleh jumpa di dalam puisi ataupun skrip. Macam yang tadi sudah kita pelajari, dia akan berbentuk seperti, macam, ibarat, umpama. Boleh, Esther? Boleh, Kamu cikgu. boleh buat? Boleh, cikgu. Oke, bagus. Terima kasih, cikgu. Yang lain? Ada persoalan? Paham, cikgu. Oke. Masa yang cikgu sudah berikan untuk kamu jawab soalan sudah tamat. Oke murid-murid, kamu boleh letak alat tulis kamu di atas meja. Sekarang mari kita bincang jawaban kita sama-sama. Cikgu akan panggil secara random ataupun secara rawak untuk kamu berdiri dan bagi tahu cikgu jawaban kamu. Boleh? Boleh. Oke. Cikgu mau panggil yang paling cikgu suka. Izatul. Oke Izatul, tolong sebutkan jawaban kamu dalam gaya bahasa metafora. Metafora, hidup ini adalah anugerah. Betul. Cikgu suka dengan cara kamu menjawab. Oke Izatul, berikan tepuk tangan pada Izatul. Dia adalah orang yang pertama tadi. Cikgu nampak boleh kenal pasti soalan dan juga jawaban dia. Seterusnya, cikgu mau panggil Izri. Tolong berdiri dan bacakan jawaban kamu. Cikgu mau dengar gaya bahasa simili, boleh? Boleh, cikgu. Oke. Oke, untuk gaya bahasa simile, aku rasa seperti daun kering yang ditiup angin. Betul Izri, syabas. Dan tahniah. Kamu pun cikgu nampak tadi, laju kamu jawab. Dan yang terakhir, cikgu mau dengar satu lagi gaya bahasa repetisi. Hafiz. Sila berdiri Hafiz. Kau penting, kau aku kita semua. Betul Hafiz. Syabas dan tahniah semua. Cikgu suka untuk kamu senang untuk kenal pasti aktiviti kita hari ini. Oke semua, cikgu harap nanti minggu depan atau di masa lain lagi kita boleh buat aktiviti seperti ini dan cikgu mau semua dapat jawab dengan lebih baik lagi. Boleh? Boleh. Oke, itu saja daripada cikgu. Baiklah murid-murid, memandangkan tadi kamu sudah melakukan aktiviti secara individu, jadi sekarang kita akan beralih kepada aktiviti dalam kumpulan, yang mana aktiviti ini dinamakan 2 dalam 1. Oke, silakan diberi pemahaman cikgu. Boleh. Memandangkan aktiviti ini memerlukan 3 kumpulan. Cikgu tengok kamu sudah duduk dalam berpasangan, jadi cikgu andaikan kumpulan Izatul adalah kumpulan yang pertama, kumpulan Ria kumpulan yang kedua, dan kumpulan Izri adalah kumpulan yang ketiga. Oke, aktiviti 2 dalam 1 ini merupakan aktiviti yang berfokuskan kepada 3 jenis gaya bahasa, yaitu metafora, repetisi, dan simile. Aktiviti ini merupakan aktiviti menulis skrip drama yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Oke, setiap kumpulan cikgu akan edarkan 1 kertas mahjong, 1 tajuk dan juga 1 jenis gaya bahasa, yang mana setiap kumpulan akan dapat berbeza-beza jenis gaya bahasa. Dan
tajuk. Boleh paham sekarang cikgu? Boleh cikgu. Okey. Kamu akan tulis kamu punya skrip drama di atas kertas mahjong yang cikgu sediakan sebentar lagi. Boleh? Boleh. Ini adalah tajuk dan juga set gaya bahasa ya dalam sampul ini. Oke, sementara kamu menunggu cikgu mengalihkan pen marker, kamu boleh baca soalan itu dan juga kamu boleh berulang untuk berfikir. Baiklah, aktiviti ini akan berlangsung selama 4 minit. Oke, ketika 4 minit itu berakhir, setiap kumpulan akan membentangkan hasil jawaban mereka di depan mengikut nada drama yang sesuai. Oke, boleh paham? Oke, pelajar boleh mulai menjawab sekarang. Kamu buat nanti kamu bentang. Contoh, Ali di sini dia punya apa? Mendekat. Kamu baca aja bagaimana macam contohlah. Kehidupan memang penuh kejutan. Ali, kamu ikut nada drama ya. Boleh paham Hafiz? Boleh. Kamu tanda, kamu tanda. Oke. Kamu repetisi kan? Repetisi dan pengulangan kata deh. Ini paling senang. Boleh stop ya? Kamu bagian apa? Kamu tanda. Boleh paham? Boleh cikgu. Oke, semua sudah selesai? Boleh cikgu. Sudah? Oke, sekarang kita akan mulakan aktiviti perbincangan dan pengetangan. Baiklah, kumpulan pertama cikgu minta kumpulan Ria untuk datang ke hadapan membacakan hasil jawaban masing-masing. Supaya mereka. Di depan kan cikgu? Ya, Depannya. Oke, baca dengan nada drama ya. Aku takut gagal ini. Takut kalau aku jatuh lagi. Apa ya? Lihat lagi. Kau. Betul. Aku takut. Kamu tidak gagal, kamu tidak gagal. Ini hanya langkah pertama. Betul? Sindorin bilang lagi, siapa lagi? Tapi bagaimana kalau aku gagal lagi? Betul, dengan alasan CM itu kamu tidak gagal. Setiap percobaan dalam pembelajaran kamu tidak gagal. Kamu benar, aku tidak gagal. Aku akan coba lagi. Jadi repetisi yang kami dapat yaitu pengulangan kata, tidak takut gagal, tidak gagal, tidak gagal. Terus yang kedua, kamu tidak gagal, kamu tidak gagal. Oke, baiklah. Kumpulan Hawa dan Ria, tahniah, ini merupakan usaha yang sangat baik. Tetapi jika kita lihat di sini, bahagian teks yang pertama, aku tidak gagal, kami di sini tidak berlaku repetisi kerana dia baru mengulangkan ayat perbicaraan ataupun ayat. Tapi apabila kita tengok pada dialog yang kedua dan juga dialog yang seterusnya ada berlaku pengulangan. Dialog kedua tidak gagal, tidak gagal. Dialog yang seterusnya kamu tidak gagal, kamu tidak gagal. Jadi di sini ada dua ayat yang mengandungi repetisi, yaitu tidak gagal dan juga kamu tidak gagal. Tahniah grup pria. Berikutnya. Oke, seterusnya saya minta kumpulan Hafiz dan Izatul untuk memberikan hasil. Gaya bahasa si
kapal yang hilang arah lah, Sarah. Tak tahu kemana nak pergi. Kehidupan memang penuh kejutan, Adik. Tapi ingat, kapal yang hilang arah akan tetap menemui pelabuhan. Aku rasa dah terlambat. Tidak, setiap kapal boleh mencari pelabuhan baru. Repetisi di sini. Kamu. Sini. Sembunyi di sini seperti kapal yang hilang arah. Oke. Kamu yakin? Yakin cikgu? Oke, bagaimana kamu tahu itu merupakan gaya bahasa sendiri? Oh, senang cikgu. Kalau Simili ini dia ada perkataan seperti kami di cek sini. Oke, baik, betul. Terima kasih Dr. Zatul. Berikan tepuan. Oke, seterusnya kumpulan yang terakhir adalah kumpulan Izri dan Esther. Itu kumpulan tangan. Baca dengan nada drama. Boleh mulai. Aku rasa seperti tanah yang tandus, tapi tak ada harapan lagi. Tanah tuh hanya perlu disuburkan. Kamu bukan tanah yang tandus. Kamu adalah tanah yang menunggu hujan. Maksudmu, kamu perlu memberi peluang untuk tumbuh semula. Semua orang boleh berkembang, Lina. Gaya bahasa yang kamu temui di sini adalah apa? Gaya bahasa yang kami jumpa cikgu adalah metafora. Metafora. Ini, kamu bukan tanah yang tandus. Kamu adalah tanah yang menunggu hujan. Oke, bagus. Cikgu suka tanya grup dari Oke, baiklah. Memandangkan ketika 3 kumpulan sudah melakukan pembentangan. Jadi, ada siapa yang ingin bertanya soalan pada hari ini? Cikgu, Ya, saya mau boleh. tanya. Boleh. Gaya bahasa hanya terlibat dalam skrip drama kah, Cikgu? Ya, duduk awal. Oke, soalan yang bagus. Jawaban dia adalah tidak, karena gaya bahasa dia terlibat dalam berbagai jenis karya. Contohnya seperti iklan. Oke, contoh ayat. Dengan sekali tegukan, kamu akan merasa seperti terbang ke puncak dunia. Kamu pernah minum air, kamu merasa terbang ke puncak dunia? Tidak pernah kan? Dia merupakan gaya bahasa hiperbola, yang mana dia melebih-lebih. Oke, saya mau menjawab persoalan kamu Hawa. Ya, Cikgu. Seterusnya ada Saya soalan. itu. Cikgu minta Estella. Oke, Esther. Oh, sorry cikgu. Cikgu macam mana untuk adaptasi gaya bahasa? Oke, Esther. Terima kasih. Baiklah, cara untuk mengenal pasti gaya bahasa, kita hendaklah perhatikan teks ataupun gaya penulisan. Contohnya, cikgu bagi satu perkataan, contoh ayat. Maafkan cikgu. Dia cantik bak bidadari. Kamu pernah tengok orang cantik bak bidadari? Kamu pun tidak tahu bidadari macam mana, bukan? Oke, di sini gaya bahasa yang terlibat adalah metafora, yang mana yang merupakan perumpamaan yang melampau. Cikgu menjawab persoalan kamu. Oke, terima kasih. Baiklah, hasil kerja kamu ini cikgu akan tampalkan di papan kenyataan di dalam kelas. Jadi setiap murid-murid boleh baca hasil jawaban yang lain-lain. Oke, terima kasih. Oke, baiklah murid-murid. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung kelas kita pada hari ini. Sebelum itu, cikgu ingin bertanya beberapa soalan untuk kita mengimbas kembali apa yang kita pelajari hari ini. Soalan yang pertama, cikgu tujukan untuk Hawa. Oke, soalannya, apa yang dapat kamu simpulkan berdasarkan topik pembelajaran pada hari ini? Cikgu, hari ini saya dapat simpulkan bahwa penggunaan gaya bahasa dalam penulisan skrip drama amat penting, Cikgu. Oke, bagus. Jawaban yang tepat. Penggunaan gaya bahasa memang penting dalam membantu kita menulis skrip drama. Oke, soalan yang seterusnya saya tujukan untuk Hafiz. Soalannya, bagaimana kamu menggunakan ilmu gaya bahasa ini dalam penulisan kamu? Pendapat saya cikgu, penggunaan gaya bahasa yang kita pelajari tadi memang akan jadikan penulisan lebih menarik. Oke, betul. Terima kasih. Jawaban yang bernas.
Penggunaan gaya bahasa seperti yang kita pelajari tadi, yaitu simile, metafora, dan repetisi, memang akan menjadikan penulisan kita semakin menarik dan bermakna. Seterusnya, baiklah, terima kasih semua murid sudah boleh menjawab soalan cikgu hari ini. Maksudnya semua murid boleh memahami topik pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, cikgu ingin memberi satu latihan kerja rumah. Tolong bagi pada rekan kami di belakang. Oke, baiklah. Cikgu mau kamu lihat pada helaian kertas itu terdapat tiga gaya bahasa yang telah kita pelajari. Yang pertama, simile, yang kedua metafora, dan yang ketiga repetisi. Cikgu mau kamu memberikan maksud serta contoh dalam teks drama berkhidmat untuk negara. Kemudian kamu perlu menghantar kerja rumah ini pada kelas akan datang minggu hadapan. Nampaknya hari ini murid-murid dapat mengenal pasti jenis gaya bahasa yang wujud dalam ayat atau teks, dan murid-murid dapat menghasilkan skrip drama mengikut gaya bahasa yang sesuai. Baiklah, tadinya semua pelajar sebab boleh terlibat dengan pembelajaran kita pada hari ini. Itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih.